ikan ataupun binatang-binatang, haiwan. Tapeworm larva may be present. The adult range in length for 6 feet hingga 6 kaki panjang boleh dalam perut. 30 kaki panjang pun boleh sampai 30 kaki panjang cacing dalam perut. It grow the worst shape segment able to produce egg that cause voracious appetite or weight loss. Ini kalau yang badan kurus, mungkin cerit-berit, anak yang berak-berak, tadi siapa tu? Ada kes tadi. Mungkin ada cacing dalam perut dia. Jadi salah satu akan beli kat kedai pharmacy, ada satu ubat cacing, ada yang rasa coklat ada, suruh dia makan. Kalau dia keluar tu, dia punya penyakit yang dia tak nak makan, cerit-berit tu hilang. Kemungkinan benda ni dalam perut dia. Dia grow tu yang dia makan dia tak terberak, dia makan tak terberak. Sebab benda tu lawan makanan dalam perut kan, dia lawan sekali kan, digigit jadi dia rasa macam nak buang air besar cepat. Yang saya dulu ada kes macam ni, yang macam anak angkat tu suruh makan, banyak keluar, sampai muntah keluar pun ada, keluar benda. Jadi najis yang banyak bergumpal dia keluar, dia bergumpal yang panjang. Terpaksa kena makan ubat cacing tu dia keluar. Patutnya kita ni kena makan ubat cacing paling tak sebulan sekali, kita semua. Mesti ada yang keluar. Itu yang kacau. Semua orang sebenarnya ada. Tak ada kita yang apa nama dia ubat cacing. Kadang-kadang pharmacy akan dia ada ubat cacing dia nanti dia orang tahu. Dia warna putih ada, warna coklat ada. Ada yang rasa coklat, ada strawberry, warna sedap. Dia dok beza untuk kanak-kanak dengan dewasa tu sama. Tak, dia ada flavor. Kakak untuk anak-anak ada flavor yang sedap. Saya selalu bagi anak saya sebulan sekali bagi. Tak sakit perut dah tak ada lagi lah. Kalau ada sakit perut dia memula salah satu ni memang benda ni lah, dia makan di dalam. Kadang-kadang kita tengok, betul kalau belajar ni kita kena belajar semua lah kan. Macam ni nota ni semua intestin dalam usus ni. Ini yang kita belajar tadi kan. Kita belajar ni circum kat sini, appendix bawah ni, ileum kat sini. Ileum ni dah nak naik. Sebenarnya ileum circum bawah tu kat sini. Dia. Jadi daripada sini naik pusing. Dia ada sistem kan. Rectum anus. Ini yang jahat ni. Yang pengadaman tadi kita makan, contraction, relaxation, apa food yang kita makan ni masuk. Ini semua dalam penghadaman sistem daripada atas ni masuk bawah. Ini dalam perut ni ada lebih kurang dengan lining stomach ni ada 35 juta tiny gland. Ada gland, ada kelenjar dalam yang keluarkan 118 hingga 203 liter gastric juice sehari. Sehari keluar lebih kurang 217 botol air mineral gastric juice dalam perut kita keluar. Bila stomach tu mengandungi food, the juice flow faster, strong emotion can affect. Strong emotion boleh affect pada perut sakit tadi. Strong emotion, marah lah, stres lah, banyak kerja lah, bimbang lah, dia akan kacau dia. Dia akan kacau perut, lining dalam perut dia. Akan cause pain, sakit perut dia, sakit dalam perut lah. Ini penyakit dalam usus Ini kanser usus. Ini yang terjadi macam ni. Imun sistem lemahnya dia akan berlaku kanser, dia busukkan dalam. Ini penyakit radang usus, inflammation, bengkak, usus bengkak. Bengkak ni mana ada kuman lah. Ini polyp ni dia macam keluar daging dalam perut. Ini colitis ulcer yang dalam. Yang ni, ini buasir ni, appendix kat sini. Ini dalam perut kita. Ini jenis-jenis usus besar yang problem. Kalau normal dia macam ni, ini normal lah. Ini prolapse, ini dah jatuh. Dia turun nampak usus tu. Ini yang sakit senak, bawah ni senak. Rasa tak saja dia prolapse. Diverticular ni yang benjol-benjol ni terkeluar macam ni. Ini dipanggil, ini nama usus yang kalau di X-ray boleh nampak dia terkeluar. Kalau stricture dia dah sempit bawah ni putus, biasa dia putus dia orang buang.
Belum terbuang ni, buang yang ni, tak ganti yang baru, ataupun cantumkan terus yang ni. Yang ni structure ni yang berak sekejap berak, sekejap tak. Sekejap berak, makan atau berak. Makan tempat dia structure dia sangkut sebab ada cacing dalam ni. Cacing yang makan wall ni jadi kecil, jadi mengempis kecil. Structure dalam ni. Yang ni yang terbentuk kuat ni, si muat membengkak ni. Dia bengkak kat sini nampak. Lepas tu spams kat sini, dia mengecut semua ini spams. Ini jenis-jenis usus yang dalam perut orang, penyakit-penyakit tadi. Kalau urut ni, kalau ni bahagian reproductive system semua. Dia tak masuk lagi bab reproductive system. Ni macam penyakit sciatica ni, kalau tengok kat sini, daripada sini kan, current dia turun sampai bawah. Punca ni kat belakang ni, belakang nerve ni, sciatic nerve ni dia pinch, dia terrepit. Sebab jatuh? Tak sebab jatuh. Ada sebab jatuh, ada sebab kena tendang ke, ada sebab saraf tu mengecut sendiri, ada mengecut. Contohnya myelin sheath, multiple sclerosis. Dalam brain tu, dalam otak saraf, dalam saraf tu ada myelin sheath. Dalam sheath tu dia rapuh. Rapuh kebas, tanda dia kebas. Tangan kebas, untuk kebas, kaki kebas, semua kebas tu maknanya myelin sheath dah putus dalam. Pemakanan dia, pemakanan yang kaya dengan bahan kimia. Macam ni dia terempit dah nampak. Dia pinch nerve nama. Ini kalau kita urut tekan kat sini, dia lagi pinch. Kena urut kaki je, nanti dia lalu sciatic nerve ni, saraf sciatic ni turun yang. Ini kalau belajar bab saraf kita dah tahu, senang. Ini yang kita belajar dalam vertic system yang kita sebut tadi dalam vertic system. Ada knot atasnya, ada knot tonsil dalam ni, lymph node upper body, thymus kat sini. Lepas tu appendix pun dia sebenarnya kira macam lymphatic system, tapi ada yang kata tak function. Spleen, lymphatic, vessel, bone marrow pun masuk dalam dia. Kat sini yang keluarkan muscle lymphocyte, sel darah putih dengan macrophage dalam yang matikan, yang makan semua bakteria, yang dalam sel kita, yang dalam ni semua, yang dalam kuning-kuning, lymph ni. Ini baca bab lymphatic system. Ini lymphatic system ni semua sekali. Dalam liver, dalam perut semua ada lymphatic system, nampak yang hijau-hijau ni. Ini semua ialah antibody. Ini kalau lemah saja, kanser akan terjadi. Ini yang kita nak kuatkan dengan urutan kaki sekali tu. Jenis urut lah. Okey, siapa nak tidur kan? Tak ada gantuk lah. Okey, kita sambung bab apa? Bab mengurut. Lagi urut, lagi ngantuk ni kan. Kena urut lagi ngantuk. Dia bagi segar. Jadi nak bagi segar ni saya buka bab nutrition bagi segar. Kita sambung bab nutrition sikit, bagi faham nutrition ni. Okey, bab nutrition. A balanced diet should be composed of following 4 major food group. Ada 4 major food group. Karbohidrat ni kanji, makanan berkanji. Fat, benda-benda lemak pun kita perlu. Kalau lemak langsung tak ada dalam badan kita, vitamin tak boleh absorb. Vitamin apa yang larut lemak? Vitamin A, D, E, K. Adik nama dia. Vitamin A, D, E, K tak. Dia hanya larut dalam lemak saja. Kalau badan tak ada lemak pun masalah. Jadi vitamin A, D, E, K adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air ialah vitamin C. Vitamin C, B complex ialah larut dalam air. Dalam air dia larut boleh dia absorb. Kalau vitamin A, D, E, K dia mesti fat. Protein untuk grow. Bagi kita tumbuhkan sel, tubuh badan kita sihat, grow. Vitamin dengan mineral pula glow. Dia bagi kita glow. Kalau fat bagi kita grow, bergerak semua, kita bergerak semua. Dengan karbohidrat, dengan fat tu dia menggerakkan tubuh.
Kalau protein dia hidupkan sel-sel, hidupkan sel rambut, sel mata, sel hidung, sel kulit tegang, itu protein. Kalau vitamin dengan mineral dia bagi glow, bagi muka kita cerah, bagi muka kita bersinar, berseri lah, seri wajah. Seri wajah tu maknanya vitamin dengan mineral cukup, dia akan glow. Kalau muka tak glow, pucat, muka macam sakit tu, vitamin kurang, mineral kurang. Mineral dengan trace mineral tak sama, lain. Nanti kalau belajar trace mineral lain. Trace mineral ni seperti apa? Seperti zinc, copper. Contohnya copper, kalau tak ada dalam darah kita, iron tak boleh carry oksigen. Oksigen tak boleh carry dalam sel kita kalau tak ada iron. Iron pula tak boleh move kalau tak ada copper. Contohnya copper tu sebagai pemangkin kepada iron gitu. Tak ada iron, tak ada copper, iron tak boleh gerak. Tak ada iron, oksigen tak boleh carry. Oksigen tak boleh carry dalam kita punya sel, tak boleh bawa dalam badan kita. Oksigen yang kita sedut ni mesti perlukan iron. Zat besi. Zat besi tak ada, zat besi pula dia nak gerak, dia mesti perlukan copper. Mesti ada copper sedikit. Jangan copper lebih, copper terlebih penyakit pula. Jadi masing-masing tu ada dia punya kerja dia. Dan kita memerlukan fiber. Fiber ni serabut, serat benda-benda yang daripada sayur, daripada batang sayur, cereal, benda-benda ni prevent constipation, mencegah jangan sembelit dan membersihkan kolesterol dalam darah. Sebab tu ada orang yang kolesterol dia tinggi sebab tak pakai fiber. So dia makan fiber banyak, tak sampai sebulan dia punya kolesterol semua turun, semua turun. Ini cek kolesterol tinggi, doktor pun tak suruh makan benda fiber. Patutnya fiber ni yang tolong tarik, fiber ni tolong tarik semua lemak. Contohnya lecithin E, vitamin E ni tolong tarik lemak. Contohnya bile, keluar kain perut untuk tarik lemak ni. Jadi water 60% total body weight kita adalah composed of water. For good hydration of the body function to transport of dissolved substance, excretion of waste via urine and sweat. Kita berpeluh. Kalau kita exercise dalam ilmu exercise sebenarnya, kita bergerak dia sampai keluar peluh sikit saja dah kena stop sebenarnya, tak boleh move lagi. Lebih je sebenarnya dia kacau sistem badan. Hari ni orang berpeluh, dia jogging sampai peluh, waktu berjual lagi sebenarnya salah. Sistem dia berpeluh, kita jogging saja, exercise sampai peluh, kita merembes keluar je kena stop. Jangan exercise lagi. Itu sistem yang betul. Kalau awak keluar assessment, vitamin yang akan keluar ikut fat, sweat, apa dia? Vitamin A, D, E, K akan keluar. Keluar habis lah. Awak akan tahu dehydration akan keluar habis lah. Vitamin awak buang semua. Dia keluar sekejap, awak stop, dia akan retain all the vitamin. Kalau tak, awak yang awak tak tahu jogging sampai Orang suka jauh habis kan, sabar. Semua vitamin loss dalam badan termasuk fat yang betul bahagian digestive system habis. Masuk good bacteria habis, keluar, dan flushing habis. Habis main bola, Salah, betul main bola tu kena makan vitamin banyak. Kenapa orang pemain bola yang handal dalam Malaysia, arwah Muhtadari, kena muscular dystrophy? Kenapa? Sebab dia jogging tanpa kuat, tapi ilmu vitamin setiap pemain bola, badminton semua tak ajar. Ilmu vitamin pun tak ada belajar, main semua. Lepas tu semua collapse. Sebab apa? Muhtadari lepas selesai sebagai keluaran, malam tu setiap malam kita buka sejarah dia, buka sejarah Muhtadari pemain bola. Saya tulis sejarah dia. Setiap malam dia makan sate 30 contoh sate. Sate ni akan rampas semua kalsium, akan mengecutkan saraf otak kat belakang, cerebellum mengecut semua. Bila mengecut saja, muscular dystrophy akan berlaku, otot wasting menghilang, betul-betul meninggal tu. Itu yang dia amalkan bertahun-tahun lepas main bola. Lepas main bola dia mesti buat program makan ramai-ramai sate. Baca sejarah dia. Jadi saya penyakit ni saya kaji semua. Apa sebab? Oh begini. Jadi doktor biasa ni dia tak belajar ni. Kalau dia tahu awal dulu dia dah pakai sate, dia cut down saja, masukkan vitamin banyak, dia normal baik kan. Dia baik sebenarnya. Dan exercise tu nak betul. Berpeluh stop.
Ini tak kan orang main gym malam semua kan? Salah. Malam dia orang main gym saja, semua dah sistem dah lari. Lepas tu waktu malam dalam Quran ialah waktu kamu istirahat, bukan kamu berjogging. Siang lah jogging. Waktu kita beraktiviti lah siang. Malam dia dah gelap sikit je dah waktu rehat. Bukan waktu jogging lah, ini tak. Main gym sampai pukul 10 sebelah mana bermain. Itulah. Patutnya kalau di Jepun tak, di Jepun yang tahu Korea, orang yang kafir tak tahu apa tu ikut cari Islam tak. Dia jogging pagi pukul 10 masuk kerja. Pagi pukul 8 dah jogging, pukul 10 rehat, dia sebut pukul 9 dah rehat. Dia orang berpeluh keluar sikit je dia dah rehat dah. Itu sistem yang betul. Tapi tak kuat lah kita bawa sikit exercise dah Itu kan berhenti, itu kan betul. Macam tai chi, dia perlu sikit dah stop. Itu yang sistem yang betul. Nanti belajar. Maknanya kalau kita exercise dalam ni kita membuang. Buang apa yang kata main kan? Kecut lah sel mengambil. Awak destroykan sel awak. Dah over. Salah, sistem tu salah. Kat sekolah pun tak diajar benda ni. Kan? Ini main budak-budak main sukan sampai tengah hari. Kita tengok kesian budak sebenarnya rasak lah. Cikgu tu tak diikut educate semua. Sistem pelajaran yang salah semua. Kan? Patutnya kena nanti saya jadi menteri pendidikan. Ilmu yang betul dia, bukan yang belajar orang. Exercise berenang kan? Berenang kan? Dia bagus berenang sebab semua tiba-tiba masa kita bawa kaki semua kan. 60% total weight body dan body mesti cukup air 18 sehari. Baru kita maintain kesihatan. Maintain kesihatan ni mesti setiap 1 jam 1 gelas air. 1 jam 1 gelas air. Kalau dia kurang saja, berlakulah macam-macam penyakit juga timbul. 1 jam 1 gelas. Kalau boleh air suam lah, jangan air batu. Air suam, air batu merosakkan sistem pernafasan. 1 jam 1 gelas. Katakan pukul 8 1 gelas. Ini kan pukul 3 kan? 1 gelas. Pukul 4 kan 1 gelas. Pukul 5 1 gelas. Pukul 6 1 gelas. Itu sistem minum yang betul. Kenapa tak nampak? Ini minum tadi. Ini air vitamin C lagi. Jadi masa atlet, tahu tak orang yang nak mendaki Gunung Everest? Kan ada kan? 2 orang yang capai gunung mendaki sampai puncak. 10 tahun dia buat latihan minum air, mesti minum 8 gelas sehari paling kurang. Setiap 1 jam. Yang naik, yang daki sama dengan dia, yang tak minum semua tak boleh bernafas, semua tak kuat. Dia yang sampai sebab dia belajar ilmu air ni. Air ni kena badan kita 60%. Kita dah rumah sejuk kan tak lalu. Ini Macam kini overwork. kalau kini overwork mana tak boleh minum air banyak, mana dah kecut, vitamin dah banyak. Pengaruhnya apa? Ikan kering, ikan bilik, telur masin, kerang, itu yang buat dia kecut. Kalau banyak masin kan buat pinggang suruh mengecut lah. Asalnya dia mula elok. Tapi kalau kita dah amal, jangan dah kecut pun dah minum air banyak, tak boleh, dia akan bengkak. Dia akan odema. Dia odema tu maknanya buat pinggang tak mampu nak filter. Dia di dalam tu ada glomerulus, ada nephron, ada tuber. Lah tu kena belajar bab tu ni. Kenapa, sebab apa dia sangkut, apa dia block. Dia block macam mana kita nak atasi, dia boleh normal back. Sebenarnya boleh normal back. Kalau tahu teknik yang betul lah, kita nak merawat tadi. Kan? Tapi kalau dah minum banyak pula rasa nak kencing. Normal lah kau kencing je. Kalau nak kencing dah ada 2. Satu orang putih panggil incontinency untuk orang dewasa. Kalau anak-anak urinalysis. Itu disebabkan bladder sphincter, bawah dia panggil bladder sphincter muzzle tu dah otot-otot tu dah mengecut. Apa yang menyebabkan otot kecut? Makanan apa yang buat dia kecut, dia lemah, yang buat beku. Bila dia ngecut beku ni sebab kurang vitamin lah. Kurang vitamin E, lecithin E kurang, omega 3 kurang. Omega 3 yang dia menolak lemak-lemak yang jahat, yang bercampurak, disumbat, dia akan mengecutkan saluran darah tu mengecut. Lepas tu kita kena makan omega 3 banyak. Bisa otot, bisa sendi, termasuk rheumatoid arthritis, omega 3 nak kena tinggi. Kalau saya 5 biji, 6 biji, banyak-banyak 7, 8 pun saya sekali makan, sekali telan saya makan.
Banyak. Kalau saya makan benda yang fat banyak, fat yang buat salad kita semua blok, darah kita sumbat, lemak yang buat dia sumbat. Lemak daripada santan, lemak daripada kari, lemak daripada sop gearbox, sop gearbox buat lemak dia. Kalau sejuk kan tengok dia macam melekat kan. Lemak-lemak daging ni. Okey, water mesti 60%. Dia mengeluarkan urine dengan peluh. Dia regulate temperature regulation, mengatur suhu badan. Kalau suhu badan panas, sejuk, maknanya air tak balance. Sejuk sangat pun maknanya air tak cukup. Terlebih pun air tak cukup, tak seimbang dalam badan. Terkurang salah, terlebih pun salah. Jadi cukup-cukup 8 gelas. Kalau minum air terkencing sebab apa? Sebab bladder dia dah lemah, weak. Otot-otot yang kontrol tu ialah buah pinggang dengan bladder. Jadi kena buat kat situ ada acupuncture untuk jalankan chi, current dia. Current tak jalan, otot-otot jadi lemah. Dia tak boleh hold, bladder tak boleh hold, sphincter muscle yang tutup tadi terbuka, injap terbuka. Ada satu akak tu dia kena kuman dalam perut dia kata. Lepas tu dia kena mitral stenosis. Injap jantung tu tak boleh rapat. Macam jantung tu genggang, jantung tu injap dia genggang. Jadi dia murmur, dia bunyi berapa-apa. Itu sebab pengaruh kuman daripada usus dengan lemak banyak makan. Doktor kata, doktor medical check, dia tendang ke jantung, jantung punya injap jadi lemah, jadi tak kuat. Sebab makanan dia berlemak. Berlemak akan suburkan sel kanser. Lemak yang suburkan imun sistem jadi weak. Jadi antibody jadi lemah, sel-sel kanser akan menyerang. Dalam badan kita ni semua ada sel kanser, semua ada. Cuma dia grow tak grow sebab kita masih kuat lagi imun sistem. Yang lemah tu semua kena kanser payudara ramai, kanser pangkal rahim ada, endometriosis ya, pangkal rahim bengkak, fibroid, lagi apa, kanser brain, otak. Sebab semua imun sistem lemah. Makanan apa yang menguatkan imun sistem? Dia buka internet, food for strengthen immune system. Kalau title yang dia keluar, banyak makanan yang itu, makanan yang antioksidan, makanan sayur-sayur hijau, alkaline food lah. Alkaline food, makanan alkaline tinggi, dia kuatkan imun sistem. Imun sistem dari kuat sebab alkaline tadi. Makanan berasid melemahkan imun sistem jadi lemah. Bakteri akan grow, bakteri akan attacking, akan menyerang. Okey, sumber-sumber asli karbohidrat daripada pasta, rice, kentang, bread. Kamutnya apa? Apa ni kamutnya? Tikus ya? Tikus kamutnya. Kamut, bread, kek dan biskut. Ini semua adalah karbohidrat. Kalau boleh beli kek yang organik, biskut organik, beli tepung organik. Pergi Jaya Esko ada jual tepung organik nama dia. Baking soda organik pernah beli. Baking soda organik tepung ada jual. Ada, semua ada. Kalau boleh balik pada organik lagi sihat. Sebenarnya body kita tak organik pun boleh. Dia ada satu sistem. Kalau kita masih kuat lagi dia boleh tolak keluar. Mana yang baik dia akan keluar. Tapi ada orang dia dah lemah sangat, dia dah sakitnya dah kronik, kita terpaksa pergi kepada organik. Tujuannya untuk cepat sembuh kan? Jadi function karbohidrat ialah energy source, sumber tenaga. Yang beri kita tenaga ialah karbohidrat. Yang buat kita lemah. Kalau dia mengadu lemah je, saya tak boleh angkat tangan, saya lemah, terbaring lemah, nak bangun pun lemah. Maknanya karbohidrat tu tak absorb dalam body dia. Maknanya apa yang absorbkan tadi? Pancreas nak kena work, liver nak kena work, digestive system tu semua kita belajar tu semua nak kena work, baru energi dia boleh naik jika dia function balik. Lepas tu fat source daripada lemak sayur, minyak kelapa minyak kelapa darah ni, sunflower, olive oil, corn. Cuma corn ni kalau banyak ada orang allergic, dia bisa soya bean pun minyak dia pun boleh buat bisa. Bacon, butter, kuning telur, krim, ini semua fat yang function dia akan convert jadi energi juga. Kalau kita makan benda lemak, kita exercise, dia tukar jadi tenaga juga dia give energy
Kalau protein pula sumbernya daripada makanan tenusu. Tak kira benda susu tu adalah protein daging, fish. Tapi kalau terlebih dia ada fat, dia ada kolesterol, dia ada fatty acid yang kacau balik. Lepas tu kita perlukan protein yang plant powder. Function muscle grow and repair. Untuk muscle, otot kita bagi otot sakit saja maknanya protein keluar. Kanan kebas, otot-otot sakit, semua masuk je protein, dia hilang cepat. Vitamin dah masuk, vitamin untuk glow kan. Orang banyak vitamin je kita, tapi protein tak masuk. Itu yang saya nak kat protein pada protein soy ke apa kan. Kita protein powder saya tak. Orang mesej je, dia tengok ini nak kena protein. Tapi kalau dia makan tak sampai sebulan, protein cukup semua bisa menghilang. Orang sakit lutut, dia makan glukosamin banyak, orang sakit lutut tapi tak baik-baik. Sekali dia masuk protein, dia baru glukosamin, polytrion, MSM boleh masuk dalam protein, baru dia boleh angkat. Sebab dia repair, dia tukang repair muscle semua, tisu semua. Itu cerita dia. Hello? Protein plant tu dia